homosexuality. York, but there are some hidden figures in the history of that fight for LGBTQ+ rights that reverberate to this day. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Okey, hari ini saya Mikael bin Ahmad Syamsuri dan rakan saya Muhammad Aiman bin Ruslan akan mengadakan sedikit sembang santai tentang tajuk kita atau tajuk yang telah kami pilih, iaitu LGBT. Yes, betul. Okey, Aiman silakan. Okey, saya akan mulakan dengan apakah itu LGBT kepada rakan-rakan kita yang mungkin tidak tahu apa itu LGBT. LGBT ataupun perbuatan homoseksual adalah suatu permasalahan kecelaruan jantina dan ialah bukanlah sesuatu yang asing di era sekarang ini. Perbuatan lesbian dan gay adalah di mana mereka menyukai ataupun menjalinkan hubungan dengan jantina mereka sendiri. Bisexual pula adalah apabila seseorang itu menyukai ataupun tertarik dengan orang yang berlainan jantina dan orang yang sama jantina dengannya. Itulah bisexual. Dan akhir sekali adalah golongan T, L, G, B dan T. T adalah golongan transgender. Bukan transgender itu pula bererti mereka berasa seperti jantina yang berlainan daripada jantina yang telah digunakan kepada mereka. Seperti contohnya, saya dilahirkan sebagai seorang lelaki tapi saya rasa seperti saya seorang perempuan, ataupun terbaliknya. Dan firman Allah daripada surah Al-Syu'ara ayat 165 dan hingga 166, maksudnya, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan-badan isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Dan seterusnya adalah riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi yang bermaksud dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW melaknat lelaki yang meniru gaya perempuan dan perempuan yang meniru gaya lelaki. InsyaAllah, Mikael. Okey, itu adalah sedikit sebenarnya penerangan tentang definisi LGBT. Terima kasih Muhammad Aiman. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan hukum LGBT sendiri dalam Islam. Okey, dalam Islam, hubungan seks dengan jantina sejenis ni dia bercanggah dengan fitrah dalam agama Islam sendiri. Sedemikian dengan itu, tidak dinafikan lagi bahawa hukum LGBT ataupun homoseksual ni haram, confirm haram. Memang tak dinafikan lagi. Dan bukan itu saja, selain daripada Allah SWT melaknat hubungan sesama jantina, Islam juga melarang keras lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Aiman, iaitu sama ada transgender ataupun bisexual, semuanya. Islam sangat-sangat sangat melarang keras perbuatan sebegini. Okey. So, lelaki yang belaga perempuan dan perempuan yang belaga lelaki adalah bibit-bibit yang boleh mengundang kepada perbuatan maksiat, iaitu maksiat yang berkaitan dengan LGBT. Okey, salah satu dalil daripada riwayat Bukhari ada mengatakan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sekeras-kerasnya golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Seterusnya saya Aiman ada nak cakap sikit tentang hukuman undang-undang, hukuman dalam betul. negara. Menurut syariah Islam yang ditetapkan oleh undang-undang Islam, terdapat hukuman tersendiri untuk mereka yang mempraktikkan amalan LGBT ni. Okay. Jadi kita bermula dengan L dan G, iaitu lesbian dan gay. Okay. Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariah untuk perbuatan homoseksual adalah hukuman mati. Dan terdapat beberapa pendapat tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka semua bersependapatan bahawa hukuman untuk hubungan homoseksual adalah hukuman mati. Okey. Dan kita beralih kepada bisexual pula. Bisexual ni agak rumit sedikit sebab bisexual suka lelaki dan juga suka perempuan. Jenis hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang bisexual adalah antaranya jika mereka melakukan zina dengan berlainan jantina, mereka pula direjam sehingga mati jika mereka sudah bernikah, dan jika mereka tidak bernikah, mereka perlulah dikenakan sebatan sebanyak 100 kali jika mereka tidak bernikah. Dan untuk lesbian, yang kepada perempuan yang suka perempuan, ada hukuman yang tersendiri, iaitu mereka perlulah dikenakan hukuman takzir. Okey. Dan terakhir sekali, transgender. Transgender ni dikenakan adalah jika mereka menyerupai berlainan jantina dari segi pemakaian, percakapan ataupun apa-apa yang menyerupai yang berlainan jantina daripada mereka perlulah diusir dari daerah atau perkampungan mereka yang telah mereka tetap. Faham. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan sedikit fakta ataupun kisah yang berkait rapat dengan topik kita ini, iaitu LGBT. Okay, saya tak pasti sama ada semua pernah dengar atau tidak tentang kisah kaum Nabi Lut. Okay, Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu Nabi yang diutuskan untuk pergi ke negeri Sadum dan Gomorrah. Okay, ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 1900 sebelum Masihi. Ia kemudian ditugaskan berdakwah kepada kaum yang hidup di negeri Sadum. Nabi Lut alaihissalam berpindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum, iaitu Sodom. Masyarakat Sadum atau Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rosak akhlaknya. Mereka sering melakukan maksiat, dan maksiat yang paling menonjol ataupun paling popular dalam kalangan masyarakat mereka adalah ciri khas yang mereka mempraktikkan perbuatan homoseksual ataupun liwat di kalangan lelaki dan lesbian di kalangan perempuan. Okey, kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu popular dalam masyarakat mereka sehingga hal tersebut merupakan suatu kebudayaan kepada kaum mereka sendiri. Musafir yang masuk ke Sadum tidak akan selamat daripada gangguan. Contohnya, kalau lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan para lelaki di sana, dan perempuan jika berparas elok juga sama akan menjadi rebutan di kalangan wanita di sana. Okey. So Nabi Lut sebagai rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kekafiran atau kenistaan ini telah dihantar. Namun mereka semua menolak dengan sekeras-kerasnya ajaran Nabi Lut, dan disebabkan itu Allah SWT telah menurunkan bala kepada mereka. Negeri itu digoncangkan di mana bahagian atas ke bawah, dan begitu juga sebalikkan. Kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam dihujani dengan batuan yang panas seperti bara api secara bertubi-tubi menimpa mereka. Kisah azab yang menimpa kaum Sodom ini telah diriwayatkan dalam surah Al-A'raf ayat 84. Itu sahaja daripada saya tentang kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang berkait rapat dengan topik kami, iaitu LGBT. Ya, okey.
Jadi kita beralih pula kepada faktor-faktor mengapa LGBT ini menjadi suatu perbuatan perbualan hangat ataupun jadi suatu gejala lah di antara manusia zaman sekarang ni kan. Jadi pada pendapat saya, rakyat Malaysia sekarang ni terpengaruh dengan budaya barat, mengikut sangat dengan budaya barat. Seperti yang kita tahu, budaya barat mengamalkan kehidupan yang bebas, sebab mereka jika nak lakukan hubungan seks dengan sesiapa pun ia dibenarkan, ataupun menjadi homoseksual ia dibenarkan. Lagi bahkan mereka lagi mengalu-alukan perbuatan tersebut. Jadi mereka, apabila mereka dah terikut dengan budaya barat tersebut, mereka pun secara tidak langsungnya menjadi gay ataupun lesbian ataupun transgender, sebab mereka dah terikut dengan budaya tersebut. Jadi akan jadi, saya tidak mengatakan ini sebagai 100%, tapi mungkin kemungkinan faktor. Pada pendapat saya lah kan, antara faktor yang menyumbang kepada lebih ramainya masyarakat Malaysia yang menjadi sebahagian daripada komuniti LGBT ni adalah adalah kerana kurangnya didikan agama itu sendiri. Okey, dalam Islam sendiri telah menyatakan bahawa LGBT ini adalah haram, dan mungkin mereka yang mempraktikkan perkara sebegini, mereka tidak tahu dan tidak sedar. Mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak mengambil serius perkara ini kerana mereka tidak mempunyai didikan agama yang mencukupi. Mereka mengambil mudah perkara-perkara sebegini dan menyebabkan mereka join komuniti ini sendiri. Jadi saya akan teruskan ceramah kita pada hari ini dengan Bukan. Sembang santai. Sembang santai kita pada hari ini dengan cara-cara untuk membanteras daripada gejala ini berlaku lah kan. Ini hanya pendapat saya je lah. Apa yang perlu dilakukan oleh individu tersebut adalah untuk dalamkan ilmu tentang isu ini dan memperluaskan ilmunya tentang mengapa Allah melarang, Allah melaknat perkara LGBT ini, dan supaya bila dia dah faham, dia akan lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia tak akan ulang balik dari perbuatan yang teranat itu. Faham? Okey. Pada pendapat saya pula, antara cara untuk membanteras daripada tersebarnya ajaran LGBT ini adalah dengan ibu bapa sendiri kena mengambil inisiatif untuk menerapkan ilmu-ilmu agama ataupun pengetahuan yang secukupnya kepada anak-anaknya. Seperti mana kita tahu dalam pepatah Melayu pernah berkata, melentur buluh hendaklah biar dari rebungnya. Alhamdulillah. Betul Mikael. Jika remaja-remaja zaman kini tidak dididik ataupun tidak dikurniakan atau diberikan ilmu yang secukupnya daripada ibu bapa, mereka secara langsung akan lebih mudah terpengaruh. Betul. Dan mereka akan tidak tahu, mereka akan kurang pengetahuan tentang apa itu sebenarnya LGBT dan apa hukumnya dalam Islam. Okey, itu adalah sedikit sebenarnya pendapat saya tentang cara untuk membanteras LGBT itu sendiri. Okey, saya rasa setakat itu saja sembang santai kita pada hari ini. Betul ya, Man? Ya betul. Saya rasa itu saja yang kita boleh buat sebagai pelajar, kita boleh sampaikan. Boleh kita kongsikan hari ini, betul? Ya betul, itu saja yang kita boleh kongsikan pada hari ini. InsyaAllah. Kita kembali pada sesi yang seterusnya. Okey, saya cuma nak tambah sikit lah. Kebanyakan daripada isi kami semuanya dirujuk daripada Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Wilayah Selangor dan Mufti Kedah sendiri. Semuanya kami akses melalui laman sesawang mereka secara online. Dan sedikit daripada kajian orang-orang ternama dan juga artikel.
Okey. Betul. Okey, sekian itu saja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.